Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk topik bab yang baharu, bab yang ke-9. Subtopik 9.1 Sistem Pencernaan. Okey, struktur sistem pencernaan manusia. Kita tengok dahulu. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada salur alimentari yang panjang dan berotot bermula dari mulut sehinggalah ke dubur. So bermula dari mulut kita makan sehinggalah makanan itu diproses dan akhirnya keluar. Okey. Makanan yang tak diserap oleh badan itu yang akan keluar. Okey. So ini adalah gambar sistem pencernaan. Okay. Sistem pencernaan, okay, tengok mulut, pharynx, okay, di atas ni ada kelenjar liur, lidah kita bersambung ke bawah dengan esophagus, kemudian bersambung dengan perut, sebelah sini ada hati, pundi hempedu, okay, pundi hempedu ini ada ductus hempedu yang menyambungkannya dengan pankreas. Okay. Kemudian kita ada usus kecil di bahagian dalam ni, usus kecil. Kemudian usus besar. Di hujung ni kita ada appendix. Okay. Rectum, lepas usus besar diikuti dengan rectum. Kemudian dubur. So ini adalah sistem pencernaan manusia. Struktur sistem pencernaan manusia, bahagian-bahagian dalam salur alimentari ialah mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar serta dubur yang kita dah tengok label dia tadi, yang kamu akan label dalam modul nanti. Okay. Organ lain sistem pencernaan ialah hati, pundi hempedu dan pankreas. Okay. Kelenjar liur, kelenjar gaster dan kelenjar usus akan merembeskan jus pencernaan ke dalam salur alimentari ini. So, apa yang kita tengok dalam gambar rajah tadi, gambar rajah label tadi, so itulah secara keseluruhan sistem pencernaan manusia. Okey, next kita akan sambung 9.2, kita akan tengok pencernaan. Okey, jenis pencernaan. Pertama, kita tengok dahulu dia punya definisi. Apa itu pencernaan? So, pencernaan ialah satu proses penguraian butiran makanan yang besar, makanan yang kompleks kepada butiran kecil yang ringkas yang boleh dilarut ataupun yang terlarut supaya mudah diserap. Okey, kita kena ingat fungsi ataupun aim, objektif utama proses pencernaan dalam badan kita ini adalah untuk memastikan apa yang kita makan itu boleh diserap oleh badan. Okey, maksudnya kalau daripada butiran yang besar akan jadi butiran yang kecil. Okay. Makanan yang kompleks, karbohidrat contohnya nasi, akan jadi bahan yang ringkas. Contohnya glukosa. Kenapa nak jadikan bahan yang ringkas? Supaya badan kita boleh menyerap nutrien tersebut. Kalau molekul yang besar, badan kita tak boleh nak serap. So, itu adalah objektif utama kenapa adanya sistem pencernaan dalam badan kita. Okay. Pencernaan ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu sama ada pencernaan fizikal ataupun pencernaan kimia. Okey, pencernaan fizikal merujuk kepada pemecahan makanan secara mekanikal untuk membentuk butiran yang kecil. So, ini macam kita mengunyah. Bukan macam memang kita mengunyah itu adalah pencernaan fizikal.
Di mana kalau kita makan benda yang besar masuk ke dalam mulut kan, kita akan kunyah. Untuk apa? Untuk membentuk butiran yang kecil kan. Okey. Manakala pencernaan kimia pula adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang ringkas. Daripada kompleks menjadi ringkas. Penguraian. Kalau fizikal tadi dia pemecahan. Dia lebih kepada fizikal lah. Maksudnya mulut mengunyah daripada bahan yang besar. Makanan yang besar akan jadi butiran yang kecil. Okay. Yang kedua, pencernaan fizikal ini melibatkan pengunyahan dan peristalsis. Manakala pencernaan kimia ia melibatkan tindakan enzim. So enzim dari mana? Dari badan kita jugalah, daripada kelenjar yang merempeskan ataupun daripada organ. Okay, bergantung kepada enzim tersebut. Okey. Kita mulakan dengan pencernaan karbohidrat dalam mulut. Okay. So, sebab kita makan banyak benda kan, kita tak makan nasi sahaja ataupun kita tak makan sumber karbohidrat sahaja. Tak. Kita akan makan sumber karbohidrat, kita akan makan sumber protein, lipid dan sebagainya. Jadi, apabila masuk ke dalam mulut kita, bukan semua bahagian dalam bukan semua organ dalam badan kita mencernakan semua makanan. Maksudnya dia spesifik. Kita akan tengok satu persatu. Kalau di mulut, apa yang dicernakan. Di perut, apa yang dicernakan. Begitulah seterusnya. Okay? Sebab tu dia adanya pencernaan karbohidrat dalam mulut. Okay. Proses pencernaan bermula di dalam mulut. Kehadiran makanan di dalam mulut akan merangsang perembesan air liur oleh kelenjar liur. Okay, air liur ini mengandungi enzim amylase, air liur yang menghidrolisis kanji menjadi maltosa. So ingat, sebenarnya ayat-ayat ini adalah penting untuk menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan nanti. So, ini adalah bahagian yang penting. Okay. Enzim amylase air liur menghidrolisis kanji kepada maltosa. Hidrolisis tu maksudnya dia pecahkanlah kan daripada kanji bertukar menjadi glukosa. Maltosa. So, dengan kehadiran enzim amylase. So, ini dah termasuk pencernaan kimia. Okay. Pencernaan fizikal tadi yang dikunyah. Yang dikunyah itu pencernaan fizikal lah. Okay, apabila melibatkan enzim, ia adalah pencernaan kimia. Okay. So, pencernaan bermula di mulut. Kehadiran makanan dalam mulut, ia akan merangsang perembesan air liur oleh kelenjar liur. So, air liur ini mengandungi enzim amylase air liur di mana enzim ini menghidrolisis kanji kepada maltosa. Okay. pH air liur berada dalam julat 6.5 hingga 7.5 iaitu pH ini adalah sesuai untuk amylase air liur bertindak dengan optimum. Okay. Sebab kita tahu enzim ini sangat sensitif terhadap suhu, terhadap pH kan, faktor-faktor dia lah. Okay. Jadi nak memastikan amylase air liur ini bertindak dengan optimum, pH-nya adalah pada julat 6.5 hingga 7.5. Okey. So, inilah dia persamaan tadi. Okay. Kanji hidrolisis maksudnya dia melibatkan penambahan air menjadi maltosa dengan kehadiran amylase air liur. Okay. So, ini berlaku di mana? Ini berlaku di mulut. Okay. Kemudian, bila turun menuruni, lepas mulut kan telan, okay, dia akan masuk ke esophagus. Okay, sepanjang esophagus ini berlakunya proses peristalsis.
So, proses peristalsis ini adalah di mana otot dinding esofagus itu mengecut dan mengendur. Bila dinding esofagus mengecut dan mengendur, menyebabkan bolus akan bergerak menuruni esofagus. Okay? Bolus tu apa? Bolus tu makanan tadilah, makanan yang kita kunyah tadi tu kan. Dia akan turun ke bawah untuk proses pencernaan yang seterusnya. So, semasa dia menuruni esofagus, dia tak akan bergerak kalau otot dinding esofagus ini tak mengecut dan mengendur. Sebab itulah otot dinding esofagus ini mengecut dan mengendur menyebabkan bolus itu boleh bergerak menuruni esofagus. Okay? So, ini penting. Yang pertama, persamaan. Yang kedua, apa jadi. Okey. Air liur akan membantu makanan, membentuk bolus dan menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Yang tadilah kita dah tengok gambar tadi. Okey. Semasa penelanan, epiglottis akan menutup bukaan trakea. So, kamu tengok dalam buku teks, gambar cari epiglottis. So, semasa kita menelan, epiglottis akan menutup bukaan trakea. Okay. Kita kan ada dua. Satu esophagus, satu trakea di sebelahnya. Okay. Esophagus, dia akan membenarkan laluan makanan sahaja. Okay. Untuk ke perut dan seterusnya lah melalui esophagus. Trakea, dia hanya membenarkan udara sahaja yang masuk ke dalamnya. Okay. Maksudnya udara masuk dan keluar ini melalui trakea lah, bukan esophagus. Esophagus hanya makanan. Jadi, semasa penelanan, kita telan makanan, epiglottis akan menutup bukaan trakea supaya makanan tidak memasuki trakea. Okey, macam inilah lebih kurang Okey, ini adalah esophagus. Sebelah dia adalah trakea, contohlah kan. So, lebih kurang macam ni, Esophagus, trakea. So, bila esophagus ini ada makanan, sebab dah telan tadi, so epiglottis pada trakea ni akan tertutup. Okey, tutup. Sebab apa? Sebab dia nak elakkan daripada makanan yang ditelan tadi masuk ke dalam trakea. Okey, katalah tiba-tiba termasuk makanan sikit ke dalam trakea. Apa yang terjadi? Okey, sebab tu masa makan, tiba-tiba kita tersedak kan? Itu maksudnya makanan kita dah masuk ke dalam trakea. So, bila kita tersedak, kita batuk-batuk sikit, so makanan tersebut akan keluar masuk ke saluran yang betul, iaitu ke dalam esophagus. So, itulah semasa penelanan, epiglottis akan menutup bukaan trakea supaya makanan tidak memasuki trakea. So, dalam esophagus, bolus makanan digerakkan secara peristalsis, iaitu otot dinding esophagus akan mengecut dan mengendur. Kan? Menyebabkan bolus ni turun. Okey. Peristalsis adalah satu tindakan pengecutan dan pengenduran otot secara beritma di sepanjang saluran alimentari. Cikgu dah cakap tadi, pengecutan dan pengenduran otot. Peristalsis menolak bolus melalui esophagus sehingga memasuki perut, kan? So, dia akan tolaklah sehingga memasuki perut. So, dia tolak tu melalui proses peristalsis tadilah, pengecutan dan pengenduran otot esophagus. Okey. Seterusnya, daripada mulut tadi dari esophagus, sekarang dah sampai ke perut. Okey, sekarang kita tengok di perut berlakunya pencernaan protein. Okey. Kalau tadi di mulut berlaku pencernaan karbohidrat, di perut berlakunya pencernaan protein. So, permukaan dalam pengenalan dulu Permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang mengalami pengubahsuaian struktur
struktur dan fungsi untuk membentuk kelenjar gaster. So, dalam perut, di bahagian dinding perut itu, dia berasal dari sel epitelium jugalah. Dan dia mengalami pengubahsuaian struktur dan fungsi, so membentuk kelenjar gaster. So, di dinding perut adanya kelenjar gaster. So, ingat, di dinding perut adanya kelenjar gaster. So, sel-sel epitelium ini terdiri daripada, ingat tadi kita cakap dia ada kelenjar gaster. Kelenjar gaster ini adalah berasal daripada sel epitelium sebelum dia melakukan pengubahsuaian. So, sel-sel epitelium ini sebenarnya terdiri daripada sel utama, sel parietal dan juga sel mucus. Sel utama, kan? Faham tak ni? Maksudnya daripada sel epitelium tadi, dia mengalami sel epitelium, mengalami pengubahsuaian jadi kelenjar gaster. Okey. KL pula. Kelenjar KG. Kelenjar gaster. So, kelenjar gaster ini, sebab dia daripada tisu epitelium, sel epitelium, so dia ada 3. So, 3. Yang pertama ini adalah sel utama. So, sel utama dia akan merembeskan pepsinogen. Sel parietal yang kedua akan merembeskan asid hidroklorik. Manakala yang ketiga, sel mucus akan merembeskan mucus. So, ingat, dalam perut ada kelenjar gaster yang merembeskan pepsinogen, asid hidroklorik dan juga mucus. So ini adalah dinding perut. So ini perut. Dinding perut ada sel epitelium, ada kelenjar gaster, di mana kelenjar gaster ini akan merembeskan. Itulah kita tengok tadi. Ni ada sphincter. Sphincter ni macam apa, bukaan buka tutup kat situ lah, sphincter. Sel mucus, sel parietal dan sel utama. Kita dah tengok tadi. So apa fungsi asid hidroklorik? Tadi kan kita tengokkan sel parietal merembeskan asid hidroklorik ke dalam perut. So apa fungsi asid hidroklorik? So asid hidroklorik ini ia menyediakan medium dengan pH yang sesuai, iaitu di perut pH yang sesuai, pH 1.5 hingga 2. Jadi sebab itulah dia merembeskan asid hidroklorik supaya untuk nak memastikan pH di dinding perut itu adalah pH berasid iaitu 1.5 hingga 2.0, kerana untuk nak memastikan tindakan enzim pepsin berlaku secara optimum, bertindak secara optimum. So, sebab itu adanya perembesan asid hidroklorik. So, selain daripada itu, asid hidroklorik ini juga menghentikan tindakan amylase air liur. So, ingat tadi bila kita makan dari mulut melalui esophagus kemudian sampai ke perut. Tadi amylase air liur kita pH yang sesuainya adalah 6.5 hingga 7.5 kan. So, bila dia sampai di perut, pH-nya adalah berasid. So, bila pH berasid, dia dah tak sesuai untuk amylase air liur. So, enzim yang sesuai adalah enzim pepsin. Jadi, asid hidroklorik ini untuk nak hentikan tindakan enzim amylase air liur. Sebab bila sampai di asid, dia dah tak sesuai. Sebab pH dia adalah 6.5 hingga 7.5. Fungsi asid hidroklorik juga adalah untuk membunuh bakteria dalam makanan. Kita makan makanan tanpa kita sangka ada bakteria kat situ kan. So, bakteria sikit-sikit tu tak apalah kan. Maksudnya bila sampai di perut, bakteria tersebut akan
terbunuh disebabkan oleh keadaan perut itu berasid. Okey, ini yang berlaku pencernaan protein dalam perut. Mukus pula akan berfungsi melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan enzim pencernaan. So, dia tak bagi dinding perut tu terhakis lah kan. Okay, makanan dalam perut bercampur dengan jus gester yang terdiri daripada asid hidroklorik dan juga enzim pepsin. Okay, makanan digaul oleh tindakan peristalsis otot dinding perut selama beberapa jam. Okay, so seterusnya kandungan dalam perut akhirnya bertukar kepada bentuk separa cecair yang disebut sebagai kim. So, kim ini seterusnya akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila otot sfinkter mengendur. Okay, so sampai di situ saja pencernaan karbohidrat di mulut dan pencernaan protein dalam perut. So, next class kita akan sambung lagi. Terima kasih.